majid wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Puan Moderator, dan saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Salam dan sejahtera ke atas semua muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke ayat ke-51 dan surah Al-Hijr, dan kita akan berhenti insya-Allah dekat ayat ke-77, hampir satu muka lebih sikit lah hari ini insya-Allah. Dan saya rasa hari ini memang kita duduk di bawah satu tajuk saja, cerita tentang, kalau tengok dekat kitab Wahbah Az-Zuhaili ni, dia letak, Imam Wahbah Az-Zuhaili dia letak ayat 51 sehingga ayat 77 ini di bawah tajuk kisah tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam dan pemberitahuan mereka terhadap Nabi Ibrahim tentang proses pembinasaan kaum Lut. Kaum Lut. Jadi ayat ni cerita, ada beberapa cerita di dalam ni dan ada beberapa iktibar yang kita boleh ambil dan kita boleh sematkan di dalam diri kita. Kita merasai ruh-ruh Islam dan ada Islam yang diajarkan dan apa yang sepatutnya kita ambil iktibar, dan juga cerita-cerita yang Allah hadirkan untuk memberi semangat dan kekuatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses dia menjalankan kerja-kerja dakwah, dan secara langsung dia juga dia memberi kita pengajaran, dia memberi kita gambaran tentang impak sesuatu gerak kerja dakwah, cabaran-cabaran yang kita sebagai pendakwah kena hadapi, dan kita jangan pelik kalau perkara ini berlaku di hadapan mata kita, di negara kita, sedangkan perkara itu Allah dah bagi dah gambaran-gambaran awal dan bagaimana cara untuk kita menghadapi dan mendepani cabaran-cabaran ini, terutama kita sebagai pendakwa-pendakwa yang mengajak orang kebaikan insya-Allah. Hari ini kita baca sikit ayat Al-Quran. Saya baca dulu seperti selalu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا مِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء
بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. Okay, Alhamdulillah. Itu ayat, himpunan ayat 51 hingga 77 yang mengkisahkan tentang tetamu Nabi Ibrahim yang datang kepada Nabi Ibrahim. Nanti kita tengok bagaimana tetamu itu datang, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapinya, apakah situasi-situasi yang Allah takdirkan ianya berlaku di dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kata apa? Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Sebenarnya ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ayat-ayat ini diturun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan Jibril alaihi salam. Dan ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada mereka, kepada umat manusia, wa akhbirhum ya Muhammad an dhuyufi Ibrahim al-mukramin. Beritahulah kepada umat Islam, beritahulah kepada umat manusia tentang tetamu Nabi Ibrahim. Siapakah tetamu Nabi Ibrahim ini? Tetamu Nabi Ibrahim ini adalah malaikat-malaikat, para malaikat. Ada yang mengatakan 12 orang, ada yang kata 10 orang, ada yang kata 3 orang. Jadi itu khilaf-khilaf di kalangan para ulama mufassirin tentang berapa orang malaikat yang datang, tetapi bukan seorang. Itu sebab mereka itu adalah malaikat-malaikat yang sebenarnya bukanlah diutuskan secara spesifik satu-satu tugas untuk pergi kepada Nabi Ibrahim dan memberitahu tentang apa yang kita nak baca sekarang ni. Lepas ni, bukan satu perkara yang nak diberitahu tentang kehadiran malaikat kepada Nabi Ibrahim, tetapi ada satu dua cerita yang akan kita lalui dan telusuri insya-Allah. Dan bila mereka masuk idh dakhalu alaihi faqalu salama. Bila mereka masuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka mengucapkan salam. Mendoakan kesejahteraan. Itu sebab mengucapkan salam itu bukan hanya salam. Kalau orang faham, dia sebenarnya bukan Assalamualaikum tu macam tu je, tak. Dia dry. Kalau kita ucapkan salam kepada orang, kepada tetamu, kepada orang yang kita kenal atau tidak kenal, kepada kawan-kawan kita, bila kita mengucapkan salam, supaya salam itu, ibadah salam itu tidak kering, tidak dry, kita kena faham apa konteks dan konotasi salam itu sendiri. Jadi setiap orang bila bagi salam kena ingat dia sedang mendoakan kepada saudara-saudara dia se-Islam. Moga dengan doa dan balasan daripada orang yang menjawab itu memberi doa juga. Itu sebab kehidupan orang Islam, kehidupan para mukminin adalah kehidupan yang saling ada tautan mahabbah ataupun kasih sayang dan doa kepada kesejahteraan satu sama lain. Itu sebab bila Nabi sampai ke Madinah, di antara perkara yang Nabi bagi tahu, dia kata afsyus salam. Bagilah salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan. Wasilul arham, dan hubunglah silaturrahim. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, dan semayanglah pada waktu malam ketika orang lain tidur. Di antaranya adalah salam. Nabi utamakan salam dulu. Maka kita sebagai orang Islam bila nak bagi salam, jangan tunggu kita kenal dulu baru bagi orang bagi salam. Kita tak kenal pun bagi salam juga, sebab ada hadis-hadis yang menyokong perkara ini, yang menganjurkan perkara ini. Maka bagi salam bukan hanya untuk orang yang kita kenal, tetapi kepada semua orang. Jadi tradisi itu di Malaysia ni kita kena banyakkan. Saya banyak kali ulang perkara ni bila kita duduk dekat luar, dekat negara Arab. Kita duduk dekat UK, siapa pernah duduk kat UK, kita tahu bagaimana happeningnya situasi bila seorang bertemu dengan seorang yang lain dalam keadaan kita kadang-kadang tak kenal.
Kalau dekat UK dia kata hello Mike, dia kata hi, good morning. Dia tak kira, dia tak kenal pun, kita pun tak kenal dia. Kalau dekat orang Arab tu dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum labas kidir, kalau kat Morocco lah. Kalau dekat negara Arab lain mungkin Kefash, bagaimana. So dia bukan hanya bagi salam tetapi diikuti dengan beberapa pertanyaan yang menggambarkan kita ni memang rapat. Kita ni sentiasa mengambil berat kepada orang lain, maka latih diri bila bagi salam bukan hanya bagi salam sekadar bagi salam yang kering, tetapi kita nak bagi salam dengan keadaan kita memahami kita sedang mendoakan kesejahteraan kepada orang yang kita bagi salam. Bagi salam itu satu perkara yang sunat, tetapi menjawab salam itu satu perkara yang wajib. Sebab apa? Sebab orang dah bagi hak yang bagus kepada kita, kita wajib balas. Tetapi pada permulaannya kita nak bagi doa itu adalah perkara yang volunteer, satu perkara yang tatawuk, satu perkara yang sukarela kita nak bagi salam kepada orang, mendoa kepada orang lain. Tetapi bila orang dah mendoakan kepada kita, wajib bagi kita, itu sebab jawab salam itu wajib bagi kita untuk mendoakan kembali kesejahteraan kepada orang lain. Itu ada yang kita kena perkemas. Kita kat Malaysia kalau bagi salam Assalamualaikum kepada orang kita tak kenal, dia tengok 2 kali. Dia pusing, dia tengok balik. Dia tanya, may I know you? Kan? Ataupun kita kata, saya kenal awak ke? Ataupun dia buat garuk kepala, dia kata, kat mana jumpa? Dia kata. So itu gambaran-gambaran biasa. Hopefully benda ni makin lama makin berkurang dan kita akan tambahkan dengan sesi-sesi memberi salam. Sesi-sesi memberi salam tanpa kita kenal orang pun kita kena bagi salam juga. Cumanya di sana adalah perkara-perkara yang kita kena ada adab. Ada perkara yang ulama sebut tentang memberi salam ini di kalangan muda-mudi, orang-orang yang mungkin umurnya sama contohnya kan, dan bagi salam dalam keadaan yang boleh mendatangkan fitnah, contohnya kan seorang-seorang lelaki, perempuan seorang-seorang dekat tempat yang boleh orang kata apa, kita tak tahu, mungkin ada fitnah contohnya kan. Ataupun bagi salam dalam keadaan senyum yang membawa kepada fitnah. Itu sebab kadang-kadang kita ni bagi salam, kita tak ikut harkat orang Arab. Sedangkan salam tu bahasa Arab. Jadi kita kena harkatnya dekat mana? Assalamualaikum. Harkatnya dekat situ. Tapi orang Melayu dia harkat dia dekat mana? Dekat kum. Assalamualaikum. So jadi itu harkat yang tidak kena, maka perbaiki salam kita. Kalau kita nak bagi salam Assalamualaikum, 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 kat situ dia bukan Assalamualaikum. Jadi kita ikutlah lafaz salam yang benar, lafaz salam yang betul mengikut bahasa Arab, kerana ia adalah doa daripada kita kepada orang lain. Boleh faham Jadi Assalamualaikum. Makanya kalau kita, ulama kata kalau kita lelaki dan perempuan umur tak beza jauh, boleh mendatangkan fitnah, maka kita tak bagi salam pun tak apa. Tapi kalau orang bagi salam, kita kena jawab salam sekadarnya. Maka kena jagalah perkara-perkara ni. Jadi itu bab salam lah. Kita tengok Nabi, para malaikat pun masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim bagi salam. Cumanya malaikat ni dia masuk dah baru bagi salam. Dia mari dah. Dia dah masuk. Malaikat dia bukan macam, yalah, itu sebab Nabi Ibrahim terkejut. Dan dalam keadaan ketakutan, apa Nabi Ibrahim kata? Qala inna minkum wajilun. Kami ni rasa takut bagi salam selamat sejahtera kepada kamu. Ia berkata sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Nabi Ibrahim kata kami itu maksudnya bukan Nabi Ibrahim seorang, tetapi dia dan ahli keluarga dia dalam rumah tu lah rasa takut sebab kedatangan malaikat dalam keadaan tidak diundang, tidak bertamu, mungkin tidak ada ketukan pintu contohnya, ataupun mungkin perkara itu menyebabkan ada benda yang membuatkan Nabi Ibrahim rasa takut. Wallahu alam, sama ada malaikat ni dah masuk rumah terus ke ataupun malaikat ni datang depan pintu dan sebelum masuk ke, wallahu alam tidak diceritakan secara detail, tetapi ceritanya Nabi Ibrahim dan ahli keluarga dia rasa gemetar dan takut. Sebenarnya Nabi Ibrahim ni diceritakan, diriwayatkan, kalau tengok dalam buku-buku sejarah dia digelar juga gelaran Ibrahim apa? Gelaran Ibrahim alaihissalam. Yang kita faham, yang kita duk dengar selalulah.
Ibrahim Khalilullah, Khalilullah. Musa Kalimullah, Nabi Muhammad Habibullah. Jadi itu gelaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim Khalilullah. Khalil ni dia macam kawan, tetapi dia bukan kawan yang biasa-biasa, tetapi kawan yang betul-betul. Sebab Nabi Ibrahim pun bawah dia banyak banyak nabi-nabi. Maka Nabi Ibrahim dia ada dia ada kelebihan-kelebihan. Para anbiya dan para rasul ni dia ada apa yang dikhususkan kepada setiap di antara mereka. Saya dengar azan, boleh berhenti sekejap Ya, boleh Ustaz. Okey. Jadi dengar dah dengar kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Nabi Ibrahim rasa takut. Dan Nabi Ibrahim ni sebenarnya, okey, tadi kita sebut tentang di antara gelaran Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Dan ada gelaran lain juga kepada Nabi Ibrahim, iaitu Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Ayah Nabi-Nabi. Sebab bawah dia datang Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan susul kandung dia juga banyak para Anbiya. Dan juga Nabi Ibrahim digelar juga sebagai Abu Dhaifan. Abu Dhaifan ni adalah bapa kepada dua orang tetamu. Sebab ulama kata dia nampak dua orang je, sedangkan diriwayatkan adanya Jibril ada sekali dalam kelompok malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim tu, ada Jibril alaihi salam juga. Yang tadi yang kita kata, saya tengok dalam tafsir Al-Munir ini boleh rujuk juga. Ada yang kata 12. Kejap saya tengok balik. Ada yang kata 12. Kejap. 12.
Okey, ada yang kata 12 orang, ada yang kata 10 orang, ada yang kata 3 orang, dan salah seorang daripada mereka adalah Jibril alaihi salam. Salah seorang daripada mereka adalah Jibril alaihi salam. Suara saya jelas ke, dengar ke? Jelas, sangat-sangat. Jelas. Sebab ada jemaah yang confused tadi, tak apa. Silakan Ustaz. Okey. Sebab saya bila duduk di online ni, saya bila senyap tu dia jadi macam kan sikit. Tapi kalau buka sekali lagi bising pula. Okey, tak apa. Jadinya di antaranya adalah malaikat Jibril. Tapi gelaran, maksudnya pendapat yang mengatakan 3 orang itu besarlah, kuatlah juga. Dan ada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim nampak 2 orang sahaja. Kalau tengok dekat sini nampak 2 orang sahaja. Kalau tengok dekat dalam ada website, ada yang meriwayatkan, menceritakan bahawa Nabi Ibrahim nampak 2 orang je, seorang lagi dia tak nampak. Wallahu alam. Tetapi nak ceritanya Nabi Ibrahim juga ada gelaran dia sendiri. Dan Nabi Ibrahim ni sebenarnya dia agak lain sikit daripada para anbiya, para rasul yang lain dalam konteks pembelajaran pembandingan agama. Jadi orang Yahudi pun tidak ada masalah dengan Abraham, orang Kristian pun tidak ada masalah. Tapi untuk orang Kristian dengan Yahudi, mereka tidak suka Nabi Muhammad. Mereka ada kedengkian, ada. Maka Nabi Ibrahim ni adalah kelebihan sikit. Nabi-nabi lain ada juga kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan kepada mereka sebagai para anbiya dan para rasul yang membawa suara, yang membawa ajaran Islam dan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu bila kita tengok balik apa yang disebut di dalam keadaan Nabi Ibrahim takut itu, kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim, ulama bincang kenapa dalam keadaan itu Nabi Ibrahim takut. Ada yang kata sebab dia masuk dalam keadaan yang tidak diundang contohnya. Ada juga yang dikatakan, dia sebut kat sini, Wahbah Syari sebut kat sini, dia kata lidukhulihim alaihim bila idhn. Alaihi bila idhn. Maksudnya mereka masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim tu tanpa izin. Itu sebab membuatkan Nabi Ibrahim rasa takut dan gemetar. Dan juga Nabi Ibrahim sebenarnya dikatakan juga, diceritakan juga bahawa dia menghidangkan kepada para tetamu ini bi'ijlin samin, dengan anak kambing yang anak kambing tak salah saya, yang besar, yang dagingnya banyak, seperti mana yang tersebut dalam surah Hud, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa awjasa minhum khifah. Maksudnya itu ayat lain, saya silap. Itu ayat lain, itu nak ceritakan tentang bagaimana tuan rumah, bagaimana kita kadang-kadang rasa takut, rasa risau, rasa pelik dengan keadaan yang digambarkan ataupun situasi yang berlaku bersama orang lain ataupun tetamu. Maka disebut kat sini, dikata aulamma ra'a aydiyahum la tamtaddu ila ma qarrabahu ilaihi min ad-dhiyafah. Sebabnya malaikat ni bila Nabi Ibrahim jamu mereka makan, mereka tidak menyambut. Mereka tidak menyambut apa yang Nabi Ibrahim bagi dan hidangkan dan sembahkan kepada tetamu. Itu membuatkan Nabi Ibrahim mungkin rasa lebih rasa pelik, rasa suspicious, rasa syak dan ragu-ragu tentang kedatangan tetamu yang dia tidak kenal. Dia tak kenal. Masa ni dia tak kenal lagi. Masa ni dia tak tahu pun yang datang itu adalah malaikat. Lepas tu Allah kata apa? Qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kemudian para malaikat ini mengatakan kepada Nabi Ibrahim, la tawjal, jangan takut, jangan gemetar, jangan risau. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Sesungguhnya kami ni datang, dia kata, kami nak bagi khabar gembira, tentang kehadiran orang baru. Maksudnya isteri kamu akan mengandungkan seorang nabi. Bi ghulam, maksudnya dengan seorang lelaki yang alim, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mana akan menjadi nabi. Kalau mengikut riwayatnya adalah Ishaq alaihissalam. Kalau mengikutnya adalah Ishaq alaihissalam, seperti mana yang datang dalam surah As-Saffat
Bila Allah kata wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kehadiran Nabi Ishaq, kehadiran Ishaq sebagai nabi daripada kalangan orang-orang saleh. Bapa dia pun saleh, dia pun saleh nabi. Maka yang para malaikat nak gambarkan, nak beri kabar gembira ni adalah tentang kehadiran yang bakal diterima sebagai cahaya mata di dalam keluarga Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi itu yang malaikat bagi tahu supaya Nabi Ibrahim hilang gementarnya, hilang takutnya. Jadi tetapi Nabi Ibrahim ni dia tahu dia tua. Isteri dia pun tua juga, dah berumur. Dari segi nak hadir cahaya mata daripada dua orang pasangan, satu pasangan lelaki dan perempuan, suami dan isteri yang tua, yang secara hukum adatnya sukar untuk melahirkan anak atau mengandung dan melahirkan anak, maka Nabi Ibrahim dia kata, qala abasyartumuni ala amassani al-kibaru fa bima tubashirun. Adakah kamu nak bagi tahu tentang sesuatu adakah kamu nak bagi tahu, mengembirakan aku dengan satu khabar dalam keadaan aku ni dah disentuh ataupun aku ni dah tua, aku ni dah sampai umur tua. Sebenarnya apa yang kamu nak beri kabar gembira tu? Maksudnya Nabi Ibrahim duk macam confront dengan para malaikat. Aku ni dah tua, kamu kata kamu nak bagi khabar gembira, kamu nak bagi khabar gembira tentang kehadiran cahaya mata yang bighulamin alim, anak yang pandai, yang akan menjadi nabi. Tapi aku dah tua. Secara hukum adatnya, apakah ini khabar gembira yang kamu nak bagi tahu? Jadi macam ini bukan khabar gembira sebenarnya. Ini kalau kita faham bahasa biasa yang kita kata, ini nak mempermainkan aku ataupun apa sebenarnya, kan? Macam contohnya kita ni, kita kata kita pergi kepada seorang yang ayah saya contohnya. Ayah saya contohnya dulu penuh dia kata orang kampung, hidup susah, mencari nafkah macam tu, kerja-kerja kampung, menebas dan sebagainya. Ada orang datang seorang dia kata kamu nanti akan dapat membeli sebuah kereta Proton Saga. Contohnya macam pelik, seorang yang kerjanya susah, gajinya tak banyak, tiba-tiba ni cerita Proton Saga masa tu, masa umur-umur kita kecil, saya kecil dulu kan. Jadi kalau khabar itu dikatakan khabar gembira, dia jadi macam tidak logik bagi seorang yang kerjanya tidaklah, kita kata macam secara hukum adatnya membolehkan dia beli kereta. Jadi itulah perumpamaan mungkin. Nabi Ibrahim dah tua, bagaimana seorang malaikat bagi tahu tentang dia akan dapat anak. Okay. Qalu basyarnaka bil haqq. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Fala takum minal qanitin. Okey. Para malaikat pun maaf ada gangguan sikit. Para malaikat pun kata, mereka berkata, basyarnaka bil haqq, kami sebenarnya bawa khabar yang betul-betul benar. Kami memang bawa khabar yang benar. Kami bukan bawa khabar yang tipu. Fala takum minal qanitin, dan kamu janganlah jadi orang-orang yang putus asa. Janganlah kamu jadi orang di kalangan orang-orang yang putus asa. Dan Nabi Ibrahim terus jawab. Sebenarnya dia bukan putus asa. Tengok apa Nabi Ibrahim jawab. Nabi Ibrahim dia kata, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dia kata, siapa-siapa yang putus asa dari rahmat Tuhan dia, sesungguhnya kecualilah orang-orang yang sesat. Maksudnya orang-orang yang sesat je yang putus asa daripada rahmat Allah SWT, rahmat Tuhan dia. Okey, itu yang Nabi Ibrahim nak bagi tahu bahawa dia tu sebenarnya tidak putus asa, cumanya dia tertanya-tanya. Dia tertanya-tanya dalam keadaan yang dia sukar nak fahami dalam keadaan itu. Okey. Lepas tu innahu la okey. Nabi Yaqub juga dalam ayat yang surah Yusuf contohnya, Nabi-Nabi diterangkan tentang isu putus asa dan sebagainya. Maka putus asa bukanlah
satu keadaan yang baik bagi seorang Muslim, seorang mukmin, yang kita sebenarnya pergantungan kita tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Kita pergantungan kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan putus asa dan teruskan berdoa. Insya-Allah dia akan datang pertolongan itu, sama ada lambat ataupun cepat. Jadi bila kita tengok balik dekat sini, Nabi Ibrahim dia pertahankan diri dia. Dia tidak putus asa, dia kata. Lepas tu Nabi Ibrahim terus tanya lagi kepada para malaikat. Sebentar ya. Kejap . Okey. Jadi fama khatbukum, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Maka Nabi Ibrahim terus bertanya lagi, sebab dari segi keadaan datang tu sebenarnya bukan nak datang bagi tahu cerita tentang kehadiran cahaya mata ataupun anak saja, nampak macam ada perkara lain sebenarnya. Itu firasat Nabi Ibrahim, itu apa yang Nabi Ibrahim rasa. Kadang-kadang kita kenal kan kawan-kawan kita, kadang dia datang nyendeng cakap kita macam ni kan, kita nampak macam ada satu benda yang lain, benda besar sebenarnya. Dia datang tanya khabar sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ni apa cerita ni datang? Okey ke? Okey je saja nak tanya khabar. Lepas tu sembang. Rupanya ada benda lain. Rupanya ada perkara lain yang dia nak bagi tahu. Rupanya ada perkara lain yang dia nak bagi tahu. Jadi bila ada perkara lain nak bagi tahu tu, dia tanyalah fama khatbukum ayyuhal mursalun. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim kata, apa sebenarnya yang kamu nak bawa? Apa sebenarnya yang kamu nak bagi tahu? Wahai orang-orang yang diutuskan Tuhan. Nabi Ibrahim kata, apa hal kamu wahai utusan Tuhan? Apa yang kamu nak bawa? Apa yang kamu nak cerita sebenarnya? Lepas daripada tu, okey, dalam keadaan ini Nabi Ibrahim dah faham dan dah dapat terima, dah dapat accept yang sebenarnya memang mereka ini para malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Lepas tu apa para malaikat jawab? Dia kata inna ursilna. Sekejap. Okey. Kenapa Nabi Ibrahim tanya macam tu? Ulama ada sebut, dia kata qala lahum, maksudnya datang dalam keadaan macam tu, Nabi Ibrahim dia rasa macam sangsi, dia rasa macam ada perkara lain, sebab datang itu bukan seorang malaikat. Sebab kalau tengok dekat contohnya untuk memberi cerita gembira kepada Nabi Zakaria dan Maryam contohnya, cukup dengan seorang malaikat. Dia kata li'annal bushra kama hadatha li Zakaria wa Maryam yakfiha wahid. Untuk bagi kabar gembira kepada Nabi Zakaria dan Maryam itu cukup dengan seorang pemberi kabar. Tetapi datang ni 3 orang. Kalau ikut riwayat lain datangnya 12 orang ataupun 10 orang malaikat. Maka dia ada benda yang besar. Okey. Jadi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Para malaikat pun jawab, dia kata kami ni sebenarnya datang, kami diutuskan oleh Allah SWT datang kepada kaum yang berdosa, kaum yang buat kejahatan. Iaitu kaum apa? Kaum itu adalah kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihi salam. Sebab mereka ini, kita pun tahu dah, Nabi Lut ini mereka yata'atunal munkar, maksudnya buat benda-benda mungkar, kemungkaran selain yang utama sekali adalah, yang pertama sekali ingkar ajaran dan seruan Nabi Lut itu sendiri. Yang kedua, mereka ini mempunyai nafsu syahwat yang luar tabi'i. Laki suka laki dan perempuan suka kepada perempuan. Okay? Maka itulah keadaan yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepada Nabi Lut, untuk Nabi Lut berdakwah dan mengajak mereka kembali kepada fitrah manusia yang sempurna, yang normal. Okay? Fitrah manusia normal. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Kecualilah keluarga Nabi Lut.
Para malaikat kata kami nak hancurkan, kami diutuskan untuk menghancurkan, diutuskan kepada kaum Nabi Lut, kecuali Nabi Lut itu sendirilah dan keluarganya. Kecuali keluarga Nabi Lut, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka seluruhnya. Ulama kata, malaikat kata inna lamunajjuhum, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka. Tengok, kami diutus kepada satu kaum yang berdosa. Lepas tu dia kata apa? Melainkan keluarga Nabi Lut, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semua. So sebenarnya ulama kata bukanlah maknanya malaikat tu nak kata dia yang menyelamatkan, tetapi dia diutuskan untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan hak untuk menyelamatkan sesiapa sahaja itu kembali kepada Allah SWT. Tetapi inilah tentera-tentera Allah yang dijadikan sebagai sebab musabab bagaimana satu-satu proses itu berlaku sehingga difahami oleh manusia, orang beriman, supaya mengembalikan segalanya kepada Allah SWT, izin dan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kami akan menyelamatkan mereka semua, maksudnya keluarga Nabi Lut sendiri. Tapi ada pengecualian. Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi dua orang isteri Nabi yang kita kenal dan tahu sangat ada yang ingkar kepada ajaran suami dia, ajaran Allah Taala, iaitu isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Betul lah? Kalau saya silap tolong betulkan saya balik. Setakat ini kita nampak yang tu, okey. Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin, kecualilah isteri Nabi Lut yang mana kami telah takdirkan bahawa isterinya itu tergolong dalam golongan-golongan yang tertinggal, yang mana yang tertinggal sebab mereka akan bergerak pada sebelum waktu pagi. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat tu. Maka ditakdirkan isteri Nabi Lut ini tertinggal dalam golongan yang ditinggalkan daripada proses melarikan diri daripada azab yang Allah akan turunkan pada waktu pagi itu. Maka Allah takdirkan isteri Nabi Nuh termasuk dalam golongan-golongan yang tertinggal yang dibinasakan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Falamma jaa ala lutinil mursalun, apabila yang ni dia cerita, yang ni cerita Allah cerita yang mana malaikat ni cerita kat Nabi Ibrahim. Sekarang ni kita dah masuk kepada cerita yang lebih khusus kepada bagaimana malaikat datang kepada kaum Nabi Lut. Okey, falamma jaa ala lutinil mursalun. Okey, maka apabila malaikat utusan Allah SWT itu datang kepada kaum Nabi Lut, qala innakum qaumun munkarun. Nabi Lut pula, macam tadi kan Nabi Ibrahim pun tak tahu itu malaikat. Okey, itu malaikat. Nabi Lut pun bila malaikat ni datang, dia pun tak tahu juga. Okey, selepas Nabi Ibrahim diberi khabar gembira tentang kehadiran Nabi Ishaq, teruslah diceritakan kepada Nabi Ibrahim tentang apa yang terjadi kepada Nabi Lut dan kaumnya. Maka Nabi Lut pun terkejut juga. Dia kata, qala innakum qaumun munkarun. Sesungguhnya maka para malaikat pun, Lut pun berkata, sesungguhnya kamu satu kaum yang tidak dikenali, kami tak kenal. Nabi Lut tak kenal pun siapa mereka. Maka Nabi Lut kata, sesungguhnya kamu kaum yang, nanti kita tengok sebenarnya Nabi Lut dilarang oleh kaum dia untuk menerima tetamu sebenarnya. Nabi Lut dilarang sebab tak nak ada gangguan dan sebagainya. Sebab biasa orang kadang bila buat silap dan sebagainya, melawan fitrah dan sebagainya, mereka tidak mahu. Contohnya mereka ini diketahui keadaan mereka yang buruk itu dan sebagainya. Maka Nabi Lut pun mereka larang untuk menerima tetamu. Nanti kita akan jumpa ayat tu. Maka Nabi Lut terkejut dan mengatakan, kamu kaum yang tidak dikenali, kamu orang yang kami tidak kenali. Siapa kamu? Lebih kurang macam itulah. Qala innakum qaumun munkarun. Nabi Lut berkata, sesungguhnya kamu satu kaum yang tidak dikenali. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Mereka berkata, tetamu-tetamu yang diutuskan oleh Allah Taala, iaitu para malaikat, mengatakan bahawa bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Sesungguhnya dia kata, qalu bahkan, mereka berkata bahkan kami telah hadir, kedatangan kami ini bukan untuk mendukacitakan kamu, tetapi kami datang kepadamu untuk membawa azab kepada
kepada mereka yang meragui kebenaran. Membawa azab kepada mereka yang meragui kebenaran. Bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Siapa yang meragui kebenaran? Kaum-kaum Nabi Lut yang tidak mengikut ajaran Nabi Lut alaihi salam. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Sesungguhnya kami datang kepada kamu dengan khabar yang benar, dengan kebenaran. Kami akan menghancurkan mereka. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Nabi para malaikat menguatkan, memberitahu dengan meyakinkan Nabi Lut supaya Nabi Lut faham mereka ini datang, mereka ini utusan Allah SWT, mereka ini para malaikat yang datang secara benar, membawa khabar yang benar, membawa arahan dan suruhan daripada Allah SWT, supaya Nabi Lut dapat mengikut apa yang mereka nak bagi tahu, sebab mereka akan atur bagaimana Nabi Lut, sebab Allah nak binasakan kaum Nabi Lut dan Nabi Lut kena keluar, sebab Allah tidak mahu membinasakan Nabi Lut dan ahli keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang mengikut ajaran Nabi Lut. Dan bila macam tu Nabi Lut dah faham mereka itu para malaikat ajar kepada Nabi Lut alaihi salam dan keluarga-keluarga dan pengikut-pengikut Nabi Lut yang tidak berapa ramai itu. Allah kata apa? Malaikat mengajarkan kepada Nabi Lut. Allah kata fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahada wamdu haythu tu'marun. Tengok dia ada berapa keratan, berapa proses. Fa asri bi ahlika yang pertama, dan bawalah kepada orang itu, bawalah pergi keluargamu pertama. Bawalah pergi keluargamu yang pertama. Maksudnya Nabi Lut ini diarahkan oleh Allah SWT melalui Jibril, melalui malaikat-malaikat yang datang itu, supaya Nabi Lut bawa lari ahli keluarga dia dan pengikut-pengikut dia. Bi ahlika bi qit'in minal laili. Bi qit'in minal laili. Kalau tengok kat sini ahli keluarga Lut saja. Nanti kita tengok. Saya tak pasti ada pengikut ke tak. Wallahualam, kalau saya silap tolong betulkan saya. Saya serahkan kepada jemaah juga, mungkin ada kelas-kelas lain yang mungkin boleh kita ni, sebab saya tak sempat nak tengok tadi. Okey. Kalau tengok dekat sini, wara ahlika. Okey, ini keluarga Nabi Lut saja. Keluarga Nabi Lut saya silap tadi. Maksudnya keluarga, kalau ikut ayat ni memang keluarga Nabi Lut saya, bukan ada pengikut dia. Seolah-olah macam pengikutnya memang tidak ada ketika itu, dan Nabi Lut saja yang selamat dengan keluarga dia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bawalah ahli keluarga kamu keluar. Yang kedua, bila? Biqit'in minal laili. Pada waktu malam. Maksudnya pada mana-mana bahagian waktu malam lah. Yang pentingnya waktu malam sebelum subuh. Wattabi' adbarahum, dan kamu ikutlah di belakang mereka. Tengok macam mana Nabi Jibril ajar Nabi Lut supaya Nabi bila bergerak, sebenarnya ini bukan perang. Ini nak melarikan diri. Nak melarikan diri daripada azab Allah SWT di atas arahan Allah SWT. Tengok, orang pergi perang, ketua duduk kat belakang ke depan? Ketua kena duduk di depan. Tapi bila nak melarikan diri, nak menyelamatkan diri, ketua duduk mana? Ketua duduk belakang. Ini panglima, ketua-ketua, leader kena duduk di belakang. Pastikan orang-orang yang nak diselamatkan itu selamat semuanya. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Tengok, Jibril ajar, wattabi' adbarahum, ikutlah di belakang-belakang mereka. Dia kata bahawa mereka ikutlah di belakang mereka. Maksudnya pastikan mereka itu pergi dan kamu di belakang. Tengok bagaimana Jibril ajar, Allah ajar Nabi menyelamatkan keluarga dia dalam keadaan dia tu hebat, hero. Okey? Dia bukan pergi dulu tinggal ahli keluarga dia dekat belakang. Wala yaltafit. Tengok arah-arahan dia. Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan pusing ke belakang dah. Cepat-cepat, maksudnya nak suruh cepat-cepat, dan jangan tengok azab yang belakang. Mungkin bila melihat azab itu tidak kuat untuk menanggung bagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Lut itu. Dan yang keduanya mungkin nak suruh cepat bergerak supaya tidak terganggu pergerakan itu dengan melihat-lihat ke belakang. Okey. Lepas tu apa lagi arahannya? Wamdu haitsu tu'marun, dan ikutlah
jalan ataupun arah, dia kata pergilah terus ke arah yang diperintahkan oleh kamu oleh Allah SWT kepada kamu. Pergi terus kepada arah yang diarahkan itu. Okey. Itu sebab kalau tengok kepada arah itu adalah arah ke Syam, arah ke utara. Kama qala Ibnu Abbas haitsu biwajhikum haitsu yuwajjihukum Jibril alladhi amarahum an yamdu ila qaryatin muayyanah. Okey, kalau ikut Ibnu Abbas dia terjemahkan, dia kata apa? Ikutlah jalan yang telah diarahkan itu untuk kamu menujuinya, itu adalah mengikut apa yang Jibril bawa. Jibril yang akan bawa gerombolan untuk menyelamatkan diri daripada balasan Allah Subhanahu wa taala ini. Saya tengok kataku ada alhamdulillah sebenarnya belajar tafsir ni kurang soalannya. Semoga kita faham dan kita dapat ni kita dapat amalkan. Okey. Maka kita tengok Ibn Abbas dia kata Jibril yang bawa. Jibril yang bantu untuk membawa, menunjukkan arah tuju ataupun destinasi yang Allah wahyukan kepada, Allah utuskan, Allah arahkan kepada Jibril untuk bagi tahu kepada untuk bantu Nabi Lut dan keluarganya pergi ke tempat yang dimaksudkan itu. Okay? Lepas tu tengok wa qadayna ilaihi dzalikal amr wa qadayna ilaihi dzalikal amr anna dabira haula'i maqtu' musbihin. Okey, dan kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu. Kami wahyukan kepadanya tentang kami beritahu kepadanya tentang kesudahan. Maksudnya bagi tahu kepada Nabi Lut, sebab Nabi Lut tak tengok. Sebab Nabi Lut tak nampak kan apa yang berlaku, sebab tadi Allah dah bagi tahu dah tadi wala yaltafit, jangan tengok ke belakang dah, terus pergi ke arah tempat yang dituju, destinasi yang dituju itu. Dan Allah memberitahu tentang apa yang telah berlaku kesudahan perkara itu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi. Allah bagi tahu aku suruh pergi bergerak pada waktu malam ini sebab pada waktu pagi proses membinasakan kaum Nabi Lut ni akan berlaku dan akan diizinkan oleh Allah Taala berlaku pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus, sehingga maqtu' terputus, sehingga mereka ini terputus, hancur dan sebagainya, musbihin pada waktu pagi mereka. Okey, bukan maksudnya mereka akan jadi dalam keadaan bukan memang benda tu akan jadi pada waktu pagi, tetapi musbihin ini makna aja mereka akan terputus keturunannya. Keturunan mereka akan terputus dengan matinya mereka itu di bawah hempapan hembanan bumi yang telah diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun, dan semasa kedatangan mereka, datanglah penduduk bandar itu dengan gembira. Okey, bila mereka datang ke satu tempat itu, penduduk bandar kaum Nabi Lut itu datang kepada mereka dengan gembira. Maksudnya kalau ikut dekat sini dia kata sebab malaikat-malaikat ini sebab memang malaikat, memang kalau ikut riwayat tafsiran yang kita dapati, bila malaikat menyerupai, Allah izinkan malaikat menyerupai manusia, malaikat-malaikat ini akan diberikan wajah yang handsome, yang cantik itu orang perempuan kan, maksudnya dalam keadaan yang bagus, comel, maksudnya cantik, handsome, tegak, maksudnya package yang bagus. Macam diriwayatkan Jibril alaihissalam merupa dengan wajah Dihyah al-Kalbi, seorang pemuda yang kacak, Maka diceritakan bila orang kaum Nabi Lut ini mendapati dan dengar cerita bahawa Nabi Lut ada tetamu yang handsome, yang lawa-lawa, yang kacak-kacak, mereka berpusu-pusu pergi ke berjumpa Nabi Lut. Ada juga yang kata, dia kata waqila inna imra'ata Lut akhbarathum bidzalik. Ada yang juga yang katakan bahawa isteri Nabi Lut sendiri bagi tahu kepada orang kaum dia supaya bahawa Nabi Lut ada tetamu yang kacak-kacak. Biasa kalau kita faham tentang konteks lelaki suka dengan lelaki kan, homoseksual dan sebagainya,
maka kita tahulah mereka suka kepada lelaki-lelaki yang handsome, yang kacak-kacak dan sebagainya. Maka bila mereka mendapat kabar itu, mereka datang. Sebab memang malaikat itu ditakdirkan menyerupai manusia yang kacak-kacak, yang lawa-lawa, yang handsome. Okey. Lepas tu Nabi Lut risau. Nabi Lut tak selesa dalam keadaan itu. Nabi Lut dia kata apa? Dia kata qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Dia bagi dua statement. Dia kata apa? Dia kata haula'i dhaifi, mereka ini tetamu aku. Maksudnya kalau kita tak baca ayat yang selepas itu pun, kita dah faham dah bahawa ini tetamu, kena jaga adab, kena jaga akhlak betul-betul. Kena hormati tetamu. Sebab Nabi Lut nampak orang kaum dia datang ni dalam keadaan yang nampak macam nak buat benda tak elok lah. Okey. Lepas tu Nabi Lut pesan lagi, takkidkan lagi, kuatkan lagi, dia kata fala tafdahun, dan jangan kamu buat benda-benda yang tidak bagus, dan jangan kamu buat perkara-perkara yang memberi malu kepada aku. Maksudnya jangan kamu merasa boleh buat apa yang kamu buat sesama lelaki dengan tetamu-tetamu ni. Okey. Wattaqullah wa la tukhzun, dan takutlah kamu kepada Allah SWT, dan jangan kamu menghina, jangan kamu buat satu perkara yang aku ini terhina dan kamu menghina aku. Okey, itu pesanan dan permintaan Nabi Lut alaihi salam kepada kaum-kaum dia, yang bila nampak kaum-kaum dia datang dalam keadaan yang macam dia kenal lah kaum dia macam mana. Itu pesanan Nabi Lut alaihi salam kepada kaum-kaum dia. Qalu awalam nanhakum qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Dan bila Nabi Lut cakap macam tu, dia berkata, mereka kata, adakah tidak kami telah larang kamu daripada menerima tetamu daripada orang-orang luar? Dia kata, mereka menjawab, bukankah kami telah melarang kamu daripada menerima sebarang tetamu dari orang-orang ramai ataupun memberi perlindungan kepada orang-orang yang datang? Tak boleh. Itu sebab yang saya kata tadi, mereka dah ada sebenarnya, memang dah pesan dah kepada Nabi Lut supaya tidak terima tetamu. Qala haula'i banati. Tetapi sampai situ je lah. Lepas tu Nabi Lut ubah. Maksudnya macam ubah topik sikit lah. Supaya, sebab topik asal yang bukan isu, dia tak nak fokus dah kepada apa yang kaum dia kata tentang dia dilarang untuk terima tetamu tu. Tapi Nabi Lut concern adalah mereka datang ni nak buat benda tak elok. Dan Nabi Lut terus cakap apa? Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Dia kata mereka ini adalah anak-anakku. Mereka ini adalah anak-anakku. In kuntum fa'ilin. Ada riwayat kata Nabi Lut ni, dia kata sebab Nabi-Nabi ini dia duduk di atas martabat bapa. Maka kalau ada wanita-wanita muslimah itu pun di bawah jagaan Nabi Lut, di bawah menjadi pengikut Nabi Lut, mereka itu di dalam kategori anak-anak Nabi Lut lah, secara orang kata apa, secara adabnya. Tetapi ada ulama kata memang Nabi Lut kata memang anak dia. Dia kata mereka ini anak-anakku. In kuntum fa'ilin, kalau kamu nak buat, dia kata kalau kamu mahu melakukan, maksudnya kalau kamu nak kahwin dengan perempuan, kamu lelaki, kamu ini anak-anak perempuan, kahwini mereka dan buatlah hubungan itu dengan keadaan yang mengikut fitrah lelaki suka pada perempuan, perempuan suka kepada lelaki, bukan lelaki sesama lelaki. Itu offer yang Nabi Lut bagi kepada orang-orang yang datang kepada dia. La umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Walaupun begitu, ayat ini Allah bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, dengan umur ataupun dengan jangka hayat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ni Allah bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Allah kata apa? La umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu. Sebab Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Sebab apa? Sebab Allah yang jadikan Nabi Muhammad, Allah yang takdirkan umur Nabi Muhammad. Allah berhak di atas semua perkara. Kita tidak berhak untuk atas semua perkara. Itu sebab kita nak bersumpah, Allah ajar kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah macam Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan kejadian-kejadian makhluk-makhluk yang dia jadikan. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hak Allah SWT. Allah yang jadikan, Allah berhak dan layak untuk bersumpah dengan apa saja.
Okay, sebab selain daripada dia adalah makhluk yang Allah SWT yang ciptakan. Allah kata, demi umurmu, sesungguhnya mereka ini dalam keadaan mabuk untuk melakukan dalam keadaan mabuk dan membuat tertuli dalam melakukan maksiat dan keingkaran dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, maka terjadilah Okey, sebelum tu Ibn Abbas dia kata apa? Ibn Abbas dia kata ma khalaqallah. Kejap. Kita dah pukul 9. Lepas ni ada program ke? Okey, Ustaz boleh teruskan sikit, tinggal sikit je, tak apa. Sikit, saya cuba nak habis sikit cepat-cepat. Okay, boleh, silakan. Okey. Dia kata Ibn Abbas dia kata apa? Ma khalaqallahu wa ma dhara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah aqsama bi hayati ahadin ghairihi. Ibn Abbas dia kata apa? Allah tidak menjadikan, Allah tidak menyediakan, Allah tidak melepaskan diri seseorang itu yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang macam tu. Sebab apa dia kata? Ibn Abbas ni kita kena faham, bila Ibn Abbas sebut, Ibn Abbas ni orang yang pakar tentang Al-Quran. Ibn Abbas orang yang pakar tentang Al-Quran. Di antara mufassir di kalangan para sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran. Okey? Pendapat tafsir yang banyak datang daripada Ibn Abbas, Mujahid, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Okey? Lepas tu dia kata wa ma sami'atullah aqsama bi hayati ahadin ghairihi. Ghairuhu. Maksudnya aku tidak pernah dengar Allah Subhanahu Taala bersumpah dengan kehidupan ataupun umur seseorang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah mengangkat martabat, mengangkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah dengan umur dan jangka hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu kita terus pergi kata fa nazala fihim sayhat Jibril alaihi salam fa akhadathum sayhatu musyriqin, maka telah Allah takdirkan, telah Allah takdirkan akhirnya mereka pun dibinasakan dengan letusan suara. Sayhah ni maksudnya satu jeritan yang kuat macam buruh. Gambaran itu susah nak digambarkan, tetapi satu jeritan yang menakutkan, jeritan yang menghancurkan dan yang membinasakan. Macam kita kata bunyi macam boom, menggerudung. Kita kata dengar macam satu bangunan runtuh, bunyi runtuhan itu menggambarkan runtuhan. Dia satu bangunan yang runtuh, dia bukan bunyi macam jatuhan pen jatuh, dia bunyi sikit tak. Satu runtuhan, satu jeritan yang kuat, maka jeritan itu pada waktu pagi musyriqin, ketika matahari terbit, maka itu satu tanda, satu keadaan yang kaum Nabi Lut alaihi salam telah dibinasakan oleh Allah SWT. Bagaimana keadaan itu berlaku? Bagaimana pembinasaan itu berlaku? Allah takdirkan ia berlaku. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Okey. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami jadikan yang atasnya itu, maksudnya lapisan atas bumi itu, safilaha, menjadi bahagian bawah. Maksudnya kalau kita fahamnya adalah Allah menterbalikkan lapisan bumi itu supaya lapisan bumi yang bawah itu diangkat duduk dekat atas dan menenggelamkan, mengambuskan, mengkemumikan seluruh kaum Nabi Lut itu di bawah lapisan bumi. Duduk bawah terus, ditanam terus secara keseluruhannya. Lepas tu wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan apa? Dengan batu-batu daripada api neraka yang panas-panas itu. Okey, min sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, dan itulah sebenarnya sesungguhnya pada keadaan itu, pada apa yang Allah jadikan dan takdirkan kepada kaum Nabi Lut itu adalah satu ayat ataupun satu petanda, satu tanda-tanda bagi orang-orang yang menteliti, yang ingin mengambil iktibar, yang ingin mengambil pengajaran daripada apa yang Allah jadikan kepada orang-orang yang terdahulu. Wa innaha labisabilim muqim. Allah kata sesungguhnya tempat itu
tempat yang Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu ditimbuskan itu, maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik yang tertimbus, dan kami hujani di atasnya dengan batu-batu dan tanah yang dibakar. Dan sesungguhnya balasan azab itu demikian menjadi tanda kepada orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati untuk memikirkan, untuk ambil iktibar. Lepas tu, dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu yang kami binasakan itu terletak di jalan yang tetap. Apa maksud labisabilin muqim, di jalan yang tetap? Maksudnya tempat itu berada di tepi jalan yang orang akan sentiasa lalu jalan tu. Sampai sekarang dikatakan tempat itu namanya Sadum. Sadum dekat belah. Ada yang kata kawasan itu adalah Laut Mati, tetapi riwayat-riwayat itu hanya riwayat. Ada yang tak setuju tentang itu. Nak ceritanya yang dalam kitab sejarah secara geografinya dikatakan itu tempatnya namanya Sadum. Sadum di belah utara dekat belah-belah Syam tu lah. Dan jalan dan itu terletak tempat kaum Nabi Lut dibinasakan itu, tempat bumi diterbalikkan itu terletak berhampiran dengan jalan-jalan orang lalu selalu. Okey, inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, sesungguhnya pada perkara itu adalah ayat ataupun petanda, petunjuk. Sesungguhnya keadaan yang demikian itu mengandungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman, memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman. Okey, itulah secara ringkaslah saya rasa kita boleh faham tentang cerita tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada perkara sebenarnya yang ulama bincangkan tentang orang-orang yang pergi ke tempat yang dikatakan tempat itu jadi tempat yang dibinasakan, kaum-kaum yang dibinasakan. Ulama pesan kata pergi, sebenarnya ada larangan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, tak boleh pergi ke tempat yang kaum yang dibinasakan kecuali, ataupun kalau kamu nak pergi dalam keadaan kamu menangis. Pergi dalam keadaan kamu menangis. Saya tengok ada riwayat. Pergi dalam keadaan kamu menangis. Sekejap. Okey. Pergi dalam keadaan kamu menangis sebab menangis itu illa antakunu bakin. Saya bagi tahu ni sebab ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Bukhari dia kata, dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibakum ma asabahum. Ini arahan Nabi Muhammad SAW, larangan Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat bila dia melalui kawasan-kawasan yang ashabuhu bil hijr, diari Thamud contohnya, kaum Thamud, pada keadaan mereka nak pergi ke perang Tabuk, itu ke kawasan nama Tabuk, melalui kawasan itu sebab kawasan-kawasan yang Allah musnahkan ini memang dibiarkan, Allah takdirkan berada di tepi-tepi laluan supaya orang yang lalu itu mengambil iktibar. Tetapi secara adabnya Nabi tak bagi masuk, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan masuk illa an takunu bakin, kecuali kamu masuk tu dalam keadaan kamu menangis. Menangis tu apa? Menangis takutkan azab Allah, menangis supaya kamu insaf keadaan diri kamu banyak buat dosa, maksudnya itulah. Bukan maksud menangis saja, tak, menangis dalam konteks kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kalau kamu tak masuk dalam keadaan kamu menangis, kamu tak payah masuk. Okey, supaya kamu tidak dikenakan azab seperti mana mereka dikenakan azab. Maka kalau confirm tempat itu tempat yang kaum Nabi Lut, lalu tepi tak apa, jangan duduk lama sangat sebagai adab meraihkan apa yang larangan Nabi Muhammad SAW bagi kepada para sahabat bila mereka melalui diar Samud, kaum Samud, bila mereka nak pergi kepada Tabuk itu. Jadi melancong boleh, tetapi kita kena hati-hati tentang adab-adab melancong. Ada tempat-tempat yang kita tak payah lama dekat situ, tak pergi pun tak apa, tengok dari jauh pun tak apa. Cuma kita kena faham bahawa itu di antara tempat-tempat yang Allah azab dan hancur dan binasakan kaum-kaum yang terdahulu disebabkan keingkaran dan kemungkaran yang mereka lakukan, disebabkan kedegilan mereka, kufurnya mereka kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para anbiya yang diutuskan kepada mereka.
saya rasa cukup sampai setakat itu, walaupun kat sini ada lagi beberapa nota, sebab nak Abang Zahiri ini biasanya dia akan habiskan setiap potongan kumpulan ayat dia tu dengan beberapa nota, tapi tak apalah, saya rasa benda tu saya dah sebut dah beberapa perkara itu secara ringkas tadi. Maka kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan kelapangan dan kesabaran untuk kita mengambil iktibar dan berakhlak seperti mana yang dianjurkan oleh Allah SWT, oleh Nabi Muhammad SAW. Moga kita sama-sama menjadi hamba-hamba Allah SWT yang saleh, yang diberkati dan dirahmati hidupnya di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas Jazakumullah. perkongsian sesi tadabbur kita pada malam ini, agar semoga kita mengambil ibrah dari apa yang berlaku, kejadian yang berlaku pada kisah Nabi Lut, Nabi Ibrahim tu tadi, untuk kita mengambil ibrah darinya. Saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pihak pengusaha juga sentiasa mendoakan kepada penaja agar dimurahkan rezeki atas semangat tajam ini dan menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih juga kepada jemaah yang sudah diluangkan masa ke akhirnya. Dan bagi menemukan majlis Ustaz, kita berhenti pada ayat 77 Ustaz malam ni ya? 77, ya betul. Ayat 77. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi kepada ayat seterusnya minggu depan insya-Allah Ustaz ya. Dan bagi menemukan majlis Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan salat asar. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf dan terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah sesi akan datang. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.